Produksi kami, Simfoni Nusa Sukan Berhad, merupakan sebuah produksi yang baru dalam industri kandungan kreatif. Namun, dengan iltizam yang kuat, setelah kami menyambut seruan Yang Berhormat Datuk Zahidi berkenaan saranan book to screen dan transmasa untuk baik, kami telah mengenal pasti beberapa karya dan novel untuk diangkat ke screen. Maka dari analisa pasukan pengurusan produksi yang sentiasa komited, sebuah karya yang telah memenangi anugerah buku negara tahun 2018 kategori serap, nukilan novelis Sofilia, telah kami angkat naratif novelnya divisualkan di screen. Pihak produksi melihat kepada jalan cerita yang kuat, memaparkan dua zaman dan dua budaya yang bakal menghidangkan penonton mutu lakonan baik, kehadiran pelakon berpengalaman dan yang sedang meningkat naik. Apa yang istimewa tentang skrip cerita ini ialah ianya adalah bekas tangan ataupun bekas tangan oleh novelisnya yang sudah berpengalaman dengan terbitan lebih daripada 50 novel dan cukup masak dengan karyanya dengan jalan cerita serta seluruh plot. Genre seram, misteri dan debaran akan dipertontonkan kepada segenap audiens yang mendambakan penceritaan yang menarik dan kreatif dalam perbezaan zaman dan budaya. Berasa syukur dan terima kasih pada produksi Simfoni Nusa Sedang Berhad kerana menjemput Finas menghadiri majlis pelancaran sesi sidang media Super Telefilm Bangkitkan Aku Kembali. Kami juga berasa amat teruja di atas sokongan berterusan oleh Yang Berhormat Datuk Zahidi, Timbalan Menteri KEKOM, kepada industri kandungan kreatif negara dan segala agensi pelaksana di bawah KEKOM. Penghasilan lebih banyak kandungan kreatif book to screen menunjukkan trend peningkatan kepada slot siaran stesen televisyen kerajaan dan swasta. Untuk sebuah adaptasi dan buku maupun novel ke screen bukanlah suatu yang mudah. Namun dengan kepakaran, semangat dan iltizam, insya-Allah ia mampu digarap dan diterjemahkan agar mampu menyentuh hati penonton. Para hadirin yang dirahmati sekalian, kami di Finas menyatakan sokongan kami buat para produksi kita menghasilkan lebih banyak karya berkualiti book to screen untuk dijulang sebagai karya pemenang anugerah dan berjaya dalam nilaian komersialnya. Semoga urusan penerbitan Super Telefilm Bangkitkan Aku Kembali akan berlangsung dengan jayanya dan memperoleh kejayaan, insya-Allah. Akhir kata, filem kita, citra kita, maka teruskanlah kerjasama yang harmoni. Dan usaha Dr. Ahmad Ibrahim, Presiden FDN ataupun Muhammad Anden, dan usaha Encik Suraini Kasim, Timbalan Presiden Seniman, dan usaha Encik Khalil bin Saleh, Presiden Profima, dan usaha Encik Ahmad Rukman Ahmad Abadi, penerbit Simfoni Nusa, novelis yang hadir Sophie. Dia tulis novel, kita tak sebut dia, tak boleh. Sahabat-sahabat saya yang hadir, KEKOM yang ada bersama, tuan-tuan, rakan-rakan media dan saya hormati, dan juga keluarga industri kreatif Malaysia yang sedisi sekian. Syukur Alhamdulillah kerana kita dapat bersama-sama pada hari ini. Saya pun ucap terima kasihlah kerana menjemput saya bersama-sama pada hari ini. Memanglah kadang-kadang masa tu sibuk sangat, tapi orang kata apa, kerana tugas kita dah jadi Timbalan Menteri berkaitan dengan filem, artis semua ni, kita kena hadir juga lah. Walaupun sibuk, tapi saya minta maaf lah, saya tak boleh dalam kat sini. Jadi maknanya lepas ni kena pergi sekejap kan. Cuma Alhamdulillah lah kerana kita dapat bersama merancangkan lagi industri kandungan kreatif negara menerusi sidang media dan pelancaran Super Telefilm Bangkitkan Aku Kembali pada petang ini.
Jadi saya ni baru tahu super telefilm ni apa. Tadi Mamat beritahu kan. Saya ingat ni wayang buat filem untuk ni kan, tapi super telefilm. Jadi maknanya satu perkara yang cukup baik, dan majlis pelancarannya pun besar walaupun super telefilm. Dan ini juga adalah salah satu usaha di mana kita book to screen ni, maknanya kita memfilmkan, kita bekerjasama dengan penulis buku satu filem yang kita rasa cukup bermutu dan patut ditonton oleh semua rakyat Malaysia. Setinggi tanya juga kepada pihak penjuru Sinusa dan sokongan dan kemajuan filem Malaysia Finas Astro yang merealisasikan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau KCOM telah menghasilkan lebih banyak penerbitan kandungan kreatif book to screen. Saya percaya kolaborasi strategi ini akan diteruskan, akan membangkitkan lagi lebih banyak filem-filem dan juga industri kreatif dalam usaha kerajaan, menambahkan pendapatan KDNK negara dalam bidang industri kreatif ini. Terima kasih juga kepada FDM atas inisiatif untuk melahirkan lebih ramai pengarah yang kreatif dan inovatif dalam menzahirkan sebuah karya yang bermutu tinggi. Tidak ketinggalan juga pengamal media yang sentiasa memberikan komitmen dalam usaha merealisasikan filem-filem Malaysia untuk ke arah kemajuan filem kita. Dimaklumkan bahawa sesi pengemaran super telefilm Bangkitkan Aku Kembali akan mula 13 Jun dan mengambil masa selama 2 minggu. Saya percaya pemikiran karya ini lebih banyak peluang pengarahan dan penghasilan kandungan kreatif novel ke arah platform skrin seterusnya, menyemarakkan lagi industri perfilman negara. Sekarang ni kita tengok lebih kurang 420 filem book to screen ni. Baik pihaknya, tuan stesen-stesen punya juga semakin giat menjalinkan kerjasama dengan penulis novel untuk menghasilkan lebih banyak karya yang berkualiti. Saya percaya karya yang baik boleh menyumbang kepada peningkatan rating saluran televisyen, meningkatkan elemen komersial seterusnya membantu mengingatkan semula ekonomi serta pendapatan peminat industri kreatif. Tuan-tuan dan puan, saya bila tengok gambar tadi Bangkitkan Aku Kembali, gambar saya biru. Tolong jangan ambil ni pergi letak kat luar. Saya ingat nak bangkit saya kembali. Saya tuan-tuan 2 kali pingsan lah. 2 kali pingsan. Yang pertama kerana apa? Ada apa tu dia panggil appendix yang dia dah jadi bal, dah masuk dalam perut. Doktor kata kalau sehari lagi tak okey meninggal dunia. Jadi pingsan kan, saya terus tak sedar diri. Maka pada masa tu ramailah datang. Saya tengah tu macam tu dah sedar sikit, saya nampak saya pun pejam mata orang datang melawat. Datang melawat, jadi ada yang nak bangkitkan saya kembali jampi. Saya nampak lah kenapa ya. Nak bangkitkan saya kembali. Saya tengok gambar tu saya teringat macam sakit. Tapi saya dah bangkit dah. Saya bateri jalan tengok penyokong macam orang kan. Jadi ada orang yang datang, dia suruh jangan bangkit. Sebab ada pula orang lain bisa tu. Orang lain boleh ganti dari parlimen kan. Dah itulah hidup umrah orang politik ni kan. Tapi masa nak bangkitkan saya kembali, jumlahnya dekat hospital swasta. Masa tu sebab saya pengsan terus ke hospital swasta, kena lebih kurang 150,000 kan, nak bangkit kembali kan. Saya rasa modal buat filem pun tak sampai macam tu nak bangkit kembali. 150,000. Kali kedua kreatinin meningkat. Jadi kalau tuan-tuan Google ni, kreatinin kita kalau meningkat, dia ni kadang-kadang saya ni kadang-kadang percaya juga lah usaha orang kampung, tuan-tuan sekat ni. Apabila kita ada kencimanan, kita ada gula tinggi jantung, makan ubat tradisional. Akibat kita makan ubat tradisional, tuan-tuan, tak tanya doktor, maka kita makan ubat yang banyak kreatinin. Kalau kita Google ni, tuan-tuan, saya nak menasihatlah orang-orang yang umur 60 dan 50 ke atas ni. Tanya doktor. Saya dinasihatkan makan, contoh kalau kita kencimanan, makan petai dari ataupun daun sup mesin. Tuan-tuan, jadi kita percaya memang turun kencimanan tapi kreatinin tinggi. Jadi jangan silap nasihat. Bila kreatinin tinggi, kita rasa meloya nak muntah. Jadi orang tuan-tuan nasihat, kita kata orang Malaysia ni tak pandai buat telemovie seram. Tapi dengan filem telemovie ni, saya harap kita bermutu dan nampak seram. Sebab kita ambil film novel
Kan? Jadi kita harapkan makin lama akan, sebab cerita Televisi Seram ni orang minat. Setengah tak percaya, tapi tuan-tuan memang ada lah. Saya nampak sendiri lah, sebab saya dari kecil dah nampak lah benda-benda kecil ni, hantu dan sebagainya. Masa kecil tu saya nampak pertama kali hantu dia tak ada muka dia tak ada lah, kosong kan. Yang kosong ni selalu kita jumpa, saya dah jumpa. Lepas tu di Perlis pun saya jumpa. Bukan selain dia terangsir, tapi ini hantu pun tak tahu lah, tapi kosong muka dia pun saya jumpa. Yang tak ada kepala pun saya jumpa, kan? Saya jumpa tak ada kepala. Dan tak ada kepala sebab semasa saya berkhidmat sebagai tentera dulu, saya bukan tentera tu kan, bukan tentera udara. Jadi masa training kat Kinara tu, di sini di Pucuk ni, tak jauh lah Pucuk ni. Kinara tu dia memang ada kat situ. Kalau kita tidur malam, dia angkat kaki kita letak tempat lain. Dia ada satu blok. Blok tu bernama dia blok 18, kalau tak silap saya, di Kinara ni tempat. Sebab di Kinara ni tuan-tuan, dia punya camp tentera dia ada tempat mandi mayat. Selalunya orang mandi mayat kat situ. Dalam bilik tu juga mandi mayat. Jadi semua tempat, ada salah satu tempat mandi mayat tu macam mana tak tahu jadi hantu orang tu. Orang yang mandi mayat tu jadi hantu, dia kacau kat bilik tu. Kalau kadang-kadang dia ambil kita tidur, dia ambil letak tengah-tengah. Kan? Jadi kadang-kadang saya tidur kat situ, dia datang tengah malam. Kan? Tapi saya ni dah saya pernah nampak hantu dia kecil. Jadi saya tak takut. Saya pendang tangan dia, kejar dia. Tak ada kepala, dia lari. Kita tahu hantu pun lari lah. Mana hantu lagi hantu lah. Ini dua kan. Jadi saya berdoa lah Televisi ini akan terus berjaya. Dan terima kasihlah kepada semua yang terlibat, Finas, para seniman dan sebagainya. Kita bersyukur sebab apa artis ni kita tengah merancang dengan Finas untuk membantu masa depan artis ni. Termasuklah saya sendiri tengah berbincang kerajaan supaya mendapatkan satu keping tanah di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Di Kuala Lumpur ni ada tanah yang dikebun. Tanah dikebun untuk buat kondominium. Banyak pin. Tetapi diberi kepada syarikat-syarikat korporat besar. Contohnya macam apa syarikat punya lah, syarikat apa Masing, macam-macam nama lah, saya beritahu. Yang diberi dan harganya cukup mahal. Tapi boleh buat murah. Saya tengah bincang dengan kerajaan, janganlah satu tanah tu premium lebih tinggi, kita kurangkan premium sikit supaya kita dapat buat rumah yang lebih kurang 200,000 kepada artis-artis ni. Tak? Bukan semua artis kaya, tetapi pengorbanan artis termasuklah producer filem, penerbit, kan, tukang bawa kamera, semua ni, tukang cuci, semua ni pun terlibat dengan industri filem ni. Kalau boleh mereka berkorban untuk menaikkan mutu filem negara. Kalau boleh, apa salahnya kerajaan memberi sekeping tanah di Kuala Lumpur ni, kita buat sikit rumah yang agak lebih kurang 200,000. Tuan-tuan, saya ni semua tahu. Sebab jadi pengurusi Wisda dulu, semua tahu. Buat rumah saya tahu, buat bangunan saya tahu, jual juta saya tahu, buat filem saya tak tahu. Nasib baik tidak untuk jabatan. Itu saya tak tahu. Tapi lain-lain jual juta semua saya tahu. Sekarang ni digital masuk pun belajar semua. Jadi kita buat. Tapi kalau buat rumah 200,000 tu boleh buat. Dan cara kita buat rumah ni juga, kita dapat memberi harga yang murah. Harga yang murah, walaupun orang kata kos bangunan tinggi, tak boleh buat. Kalau kata 1,100 square feet tu boleh bagilah kepada artis. Saya tak mahu lah bila masa depan ni pun artis tak ada rumah. Kalau kata satu hari dan 10 tahun lagi artis kita artis kena halau keluar rumah, tak dapat bayar sewa rumah. Yang salahnya kerajaan dan kementerian. Dan juga saya yang salah. Saya tengah usaha kepada kerajaan, kepada PN. Apalagi kita beruntung, kita dapat Perdana Menteri dengan daripada artis, anak daripada artis, dia jadi pelakon, penyanyi dan semua. Jadi kita untung. Jadi maknanya harap dia faham saya tengah pohon tanah dan akan buat satu yayasan. Saya akan beritahu kat artis ni sebab apa? Sekarang ni kita ada masalah dari segi penyanyi. Niat nak filem tu okey lah, dengan sebab apa tuan-tuan boleh jumpa tu. Dulu ni komplain, orang komplain kat saya bila saya jadi mula-mula Perdana Menteri tu datang komplain. Datuk ni, Finas ni duk bagi orang dia lah projek. Sebab dia kenal, jadi ada nepotism macam-macam cakap. Saya kata kita lantik siapa pun tak dengar. Tapi kita mendengar. Lepas ni kita lantik pula yang bukan daripada filem, yang bukan daripada dulu pelakon semua kita lantik. Sebelum ni pun lantik juga satu orang yang daripada parti Bangkang, pelakon juga kita lantik, komplain juga. So sekarang kita lantik pensyarah universiti, seorang Dr. Nasir, kita duduk situ supaya tak ada nepotism. Okey, dah slow sikit lah.
mungkinlah puas hati sikit kan. Kalau tak puas hati saya pun tak tahu. Malaysia ni banyak benda tak puas hati. Kita vaksin tak puas hati, tak vaksin tak puas hati. Kita tutup sekolah tak puas hati, buka sekolah tak puas hati. Macam-macam. Kita buat GST tak puas hati, tak buat GST lagi tak puas hati. Dia halau kan, alamak tu kan tak buat GST kan. Lagi teruk. Jadi Malaysia ni kita buat juga. Tapi keputusan nak buat. So sekarang ni kita bagi Dr. Nasir, kita yang okey. Cuma masalah kita artis, penyanyi. Tuan-tuan, penyanyi ni kita ada 3 badan. Dulu KBDNKK jaga. Sekarang diminta untuk Kementerian Komunikasi jaga. Tapi kita nak jumpa dengan artis-artis penyanyi ni supaya kita dapat bincang bagi puas hati. Tuan-tuan, dia ada satu badan dia orang cipta lagu. Lirik pencipta lagu ni. Yang jadi pengurusi dia Nasir. Nombor 2, recording artis. 3 badan yang ketua untuk dapat royalty ni, untuk kita bantu artis ni. Yang ketiga, penyanyi dan juga pemain muzik lain yang terlibat. So 3 badan ni kita combine, kita bagi royalty, mereka bagi-bagi. Tapi sekarang tak puas hati. Ada pencipta lagu tak puas hati dekat persatuan dia. Sebab kita senang kita bagi persatuan, biar persatuan lurus kan. Tapi duit pernah ada 40 juta lebih, sekarang kosong. Hilang duit. Dah nak harap dah tu. Yang badan tu. Dan ada komplain tu, lagi presiden mereka, jawatankuasa tak bagi mereka. Ada yang seorang lagi, satu penyanyi dulu, Sheila Majid. Mamai datang jumpa, tak puas hati dengan Sheila Majid. Kita nak macam mana? You buat persatuan, you tak puas hati dengan persatuan tu, nak suruh kerajaan pula. Jadi semua kerajaan, tapi kebanyakannya apa jadi pun, salahnya kerajaan. Yang salah menteri dan Timbalan Menteri kan. Tak ada orang lain salah kan. Sebab orang Malaysia dia suka cari salah orang, bukan salah dia. Kan? Jadi sekarang kita pot di tani ni, kita nak macam mana? Apa cara kita nak buat untuk membantu penyanyi ni? Kita tak nak penyanyi ni, waktu penyanyi tu okey lah. Tapi sebab terlibat penyanyi ni, 1-2 orang kena dikaya. Yang duduk belakang tu tak kaya pun. Yang main muzik drum tu macam tu lah hidup dia. Kadang-kadang rumah pun tak ada bila tua. Jadi kita nak cari jalan bantu, kita nak mendengar. Sebelum kita buat keputusan untuk buat perbadanan industri filem, kita nak buat. Kalau tak setuju cara ni, nak buat cara mana? Nak kerajaan bil direct dengan penyanyi. Sekarang contoh, isu yang besar tu, Satan dia pencipta. Sekarang dia beritahu jangan main lagu dia dalam TV, dalam RTM. Tak boleh main lagu dia. Dia tak puas hati. Dia ada persatuan. Dia tak puas hati dengan persatuan dia. Dia tak puas hati kerajaan. Jadi kita mendengar. Kita tak boleh buat, tak tahu sebab mereka juga terlibat sebab kita nak bantu artis. Kita akan usaha untuk bantu. Nak cari, tapi kita nak dengar dulu. Jadi kalau siapa bagi idea apa yang terbaik untuk bantu artis. Mana? Kalau nak bantu sikit pun okey lah. Bantu peribadi, okey. Saya baru ni semalam pergi jumpa Endau Kilau. Tak sangka satu hari Endau Kilau datang, saya kena pergi jumpa dia. Satu hari dalam 3 jam. Saya tinggal semua kerja pergi jumpa sebab dengar kata dia sakit. Saya ni bukan apa. Sebab dulu kawan saya cucu Mak Kilau pun dengar Endau Kilau sakit, Kilau juga. Saya pun pergi juga kan. Kilau memang kawan kan. Cucu Endau Kilau tu kawan baik saya kan. Masa tu dia menjadi setiausaha perhubungan pemuda UMNO, Datuk Najib, jadi ketua pemuda Pahang, dia setiausaha. Terima kasih kepada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.